ada yang datang ke galeri saya 2 minggu yang lepas. Saya suka borak. Kalau orang kata saya sombong ke apa, siapa yang pernah jumpa tahulah. Wallahu a'lam. Galeri Ustazah Asma di Senawang kan. Siapa pun boleh datang, kalau kebetulan saya ada, memang kita akan layan. Lepas tu suka bertanya. Saya tengok ada seorang wanita yang dah berusia, mungkin 60 lebih ke 50 lebih. Lepas tu saya tanya puan, puan datang apa? Nak ambil gambar? Saya yang biasa tawarkan. Macam perasan lah orang nak ambil gambar dengan kita. Tapi sebab saya faham ada orang dia nak ambil gambar, dia dah keluar dah handphone, tapi dia malu. Jadi saya pun, puan nak ambil gambar? Terus je. Jadi memang nak sangat, menangis-nangis nak ambil gambar. Lepas tu saya kata, puan ada anak? Ada. Anak berapa orang? 3 Ustazah. Semua lelaki. Masya Allah, anak dah besar-besar dah, dia dah kahwin, dah ada cucu. Masya Allah, anak macam mana? Alhamdulillah Ustazah, anak saya saya syukur anak sangat baik. Anak sangat elok Ustazah, akhlak baik semua. Dia cerita yang dia lain. Kalau orang syukur Alhamdulillah, okey lah, itu lain. Tapi dengan syukur Alhamdulillah anak-anak baik, itu nampak betul-betul anak dia tu, dia puas hati dengan anak dia tu. Dia puas hati, seorang ibu yang menunjukkan wajah puas hati dengan anak tu. Dia puas hati dengan anak, sebenarnya dia sedang berpuas hati, gembira, bahagia dengan dirinya. Hasil, kalau pokok kita tanam, benih, siram apa, dapat hasil yang elok, kan puas hati. Puas hati dengan tengok tu, ataupun puas hati usaha kita selama ni. Puas hati dengan usaha. Tapi kalau usaha selama ni benih, siram, tapi keluar-keluar buruk, keluar busuk, keluar-keluar pokok tak menjadi, kita akan rasa, ya Allah, nampak puas hati tu. Saya kata, lepas tu dia cerita, saya kata anak-anak, dia kerja biasa. Dia kerja, saya tak ingat dah dia kerja apa. Tapi bukanlah ustazah ke apa. Lepas tu saya tanya anak-anak, sibuk nak tahu pasal anak orang kan. Sebab dia campur hati sangat sama anak dia tu. Anak-anak kerja apa? Sibuk perempuan. Tapi ada sebab saya tanya. Lepas tu kata, Alhamdulillah ustazah, 3 orang semua doktor. Saya kata, 3 orang doktor. Bukan nak kata doktor mesti hebat. Bukan kerja lain tak hebat. Tapi fikiran kita, 3 orang doktor dan dia suami isteri bukan doktor. Lepas tu saya tanya, macam mana puan didik anak? Lepas tu dia malu nak cakap. Dia kata, ustazah, saya tak layak, saya banyak berjadi ustazah. Saya kata, saya ni anak yang sulung baru tingkatan 3. Saya tak layak sangat nak bercakap pasal pendidikan anak sebab belum terbukti anak saya ini elok esok. Saya masih in progress. Tapi puan dah lepasi tahap pendidikan dan anak tu Alhamdulillah dah testimoni hasil didikan puan. Dah ada hasil yang masak. Saya masih dalam proses. Saya boleh cakap dari sudut teori, saya masih lagi melalui. Saya merayu dengan dia, tolonglah Syaiz, malu-malu akak, malu tak nak cerita. Lepas tu dia kata, lama dia cakap, ustazah, satu benda yang saya perasan nak. Saya orang biasa, saya tak ada belajar tinggi, bab agama saya cetek sangat. Kami suami isteri cetek, kami bukan ada pengajar Islam apa cetek. Ini pendidikan 30 tahun lepas saya kita cerita sebab dia dah umur 50 lebih, anak semua dah besar 20-30. Zaman tu ada banyak ceramah tak? Tak banyak ceramah zaman tu. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Dia kata start daripada dia mengandung. Sampai sekarang. Berapa puluh tahun dah tu. Saya tidak pernah meninggalkan bacaan surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada setiap malam. Saya punya tak puas hati, setiap malam baca. Ya ustazah, setiap malam wajib baca surah Al-Waqi'ah. Daripada dulu, daripada anak kecil sampai sekarang, walaupun anak dah besar, sampai sekarang baca surah Al-Waqi'ah. Dan lepas saya baca surah Al-Waqi'ah, saya akan doa setiap nama anak saya, apa hajat saya dan apa yang saya nak. Dan semua yang saya minta Allah makbulkan, alhamdulillah ustazah. Lepas tu saya tanya, puan baca waktu bila? Saya baca lepas maghrib. Saya baca lepas maghrib, wajib saya baca. Lepas tu sambunglah dengan Al-Mulk. Masya Allah. Kemudian ajak juga anak baca sama-sama. Masa anak duduk kat rumah, bacalah sama-sama. Anak dah pandai baca, baca sama-sama. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, saya nak cerita bacaan Al-Waqi'ah ini diamalkan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi antaranya Ibnu Mas'ud. Ketika ini hadis sahih, saya buka sebenarnya. Siapa yang nak tahu kelebihan Al-Waqi'ah lagi, saya buka ni artikel Al-Kafi 1517, bolehkah membaca Al-Quran untuk mendapat habuan dunia semata-mata? Tetapi ia menceritakan, ini mufti wilayah persekutuan, dia menceritakan tentang fadilat surah Al-Waqi'ah. Dia menerima, jabatan mufti terima soalan, boleh ke pilih surah-surah tertentu untuk dapat sesuatu?
Maksudnya beramal surah ni hajat sekian, beramal surah ni hajat sekian, solat duha hajat sekian. Maka bolehkah kita bertawasul menggunakan amal ibadah untuk mendapat hajat-hajat tertentu? Jadi jawapan detail oleh Jabatan Mufti Wilayah berikan, jawapan ringkas, boleh bertawasul dengan amal soleh. Antaranya bertawasul dengan surah Al-Waqi'ah. Dalam tulisan Mufti Wilayah ini menceritakan kisah Ibnu Mas'ud. Ketika dia dah nazak, hampir sakaratul maut, tengah nazak, sakit dah semakin tenat. Lalu datang Saidina Uthman bin Affan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, adakah kamu dah menyediakan, kamu ada tinggalkan sesuatu kepada anak-anak kamu? Dia ada ramai anak dan anak masih kecil. Adakah kamu meninggalkan sesuatu kepada anak-anak kamu? Kamu dah nak meninggal ni, wahai Ibnu Mas'ud." Yang bertanya siapa? Saidina Uthman bin Affan. Macam kita lah pergi ziarah orang yang sakit, tengok pula ada anak kecil. Mungkin kita fikir, dia dah ready ke anak ni, apa-apa persiapan nak tinggal anak-anak kecil. Kita bukan tanya apa, tanya sebagai prihatin. Lalu apa jawapan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak bimbang tentang perihal anak-anakku. Aku telah tinggalkan kepada mereka membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan, dirinya dan ahli keluarganya, keturunannya tidak akan terkena kepapaan. Maksudnya tak akan papa, tak akan miskin, akan dijaga oleh Allah. Sebab itu surah Al-Waqi'ah digelar sebagai surah kekayaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan surah Al-Waqi'ah bukan sekadar itu. Dia lebih daripada itu, bukan untuk harta saja. Penjagaan, subhanallah, Al-Waqi'ah. Ia berkenaan dengan apa kalau baca surah Al-Waqi'ah? Bab hari kiamat, betul tak? Berkenaan hari pembalasan. Kadang-kadang bila saya baca terjemahan, saya suka kadang buka YouTube Al-Waqi'ah yang ada video-video gambaran akhirat, gambaran kiamat tu kan. Memang akan naik bulu roma menangis. Rupanya surah Al-Waqi'ah mendidik kita tidak mencintai dunia. Dan orang yang tidak mencintai dunia, mesti dia orang yang paling kaya. Orang lain ada ni baru puas hati, dia tak ada pun dia okey ya. Dia sangat okey dengan kereta dia yang kecil dan dia rasa dia memiliki dunia dan isi. Sebab apa? Allah beri dia tak cintakan dunia. Allah beri dia rasa cukup, itu yang paling mahal. Rupanya dengan kita baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, baca pula terjemahan, dan apabila Allah melihat hati kita, anak kita lebih nampak gambaran akhirat, gambaran kiamat, buat persiapan, maka Allah berikan kita kekayaan dunia. Allah beri kita kekayaan dunia. Sebab apa? Sebab saat hati kita tidak mencintai dunia, datanglah dunia, kita tak leka dengan dunia. Walaupun kita bawa kereta hebat, tak menjadikan kita riak, takabur, ujub, sum'ah, suka nak dipuji dan sebagainya. Tak menjadikan kita rasa mulia dengan kereta hebat kita. Tak menjadikan kita rasa mulia dengan rumah besar kita, dengan pangkat tinggi kita. Sebab apa? Dengan kita membasuh hati kita dengan surah Al-Waqi'ah, Allahu Akbar, menjadikan nampak zahir macam cintakan dunia, tetapi hati kita tidak mencintai dunia. Sebab itu disebutkan zuhud itu apa? Zuhud itu bukan bermaksud memakai pakaian compang-camping. Zuhud itu bukan bermaksud memakai pakaian yang lusuh dan sebagainya. Zuhud itu bermaksud dunia bukan ada pada hatinya, tapi hanya ada pada tangannya. Hatinya tidak ada dunia. Bahkan ada orang si miskin, berpakaian compang-camping, rumah yang sangat kecil, sentiasa kelaparan, tapi hatinya mencintai dunia. Fikir pasal ni, nak itu, nak ini, iri hati dengan itu, iri hati dengan ini. Bukan sebenarnya kita kata orang yang tidak ada apa-apa itu dia zuhud. Bukannya kita kata orang kaya, orang ada semua itu orang yang cintakan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ni orang yang cintakan dunia, yang takut mati ni. Ni banyak harta ni, takut kalau nak mati ni. Padahal kita tak tahu berapa banyak lagi yang dia sedekah. Sebab itu antara kesimpulan bila saya tengok, kenapa surah Al-Waqi'ah disebut surah kekayaan, dan kenapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah disebut, siapa yang membaca Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa dirinya dan keturunannya, anak-anaknya dengan kepapaan, dengan kemiskinan. Bila kita boleh jaga hati kita, insya-Allah harta yang ada tidak menjauhkan kita daripada Allah, tapi menjadikan ia jambatan kita kepada akhirat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi daripada tu saya dapat ilmu dan saya nekat selepas itu, saya tak nak tinggal surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kalau sebelum ni saya dah baca lama sahabat Nabi, kisah-kisah ni, tapi bila saya jumpa depan mata, dia kata ustazah saya tak tahu, tapi luar biasa. Apa yang saya harap daripada Allah, anak saya jaga akhlak yang baik, Allah bagi. Anak saya elok walaupun semua lelaki. Saya minta supaya anak ni cintakan Al-Quran, Allah bagi. Saya minta anak ini supaya jaga solat, Allah bagi. Saya minta anak ni dapat jodoh yang baik, Allah bagi. Subhanallah, saya rasa barakah baca Al-Waqi'ah itu sangat luar biasa. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, dah dengar ni kan?
Dah sebut ini bulan Ramadan, iaitu bulannya Al-Quran.